Keampuhan barisan pemain Indonesia yang diperkuatkan 8 pemain di kejohanan AFF 2020 tidak menggentarkan skuad Harimau Melaya bawah 23 tahun apabila pertahanan Ahmad Zikri Khalili menegaskan pasukannya juga memiliki kelebihan untuk muncul pemenang aksi penentuan gangsa di Sukan C Vietnam. Dari Stadium Hang Dae, perkongsian lanjut bersama wartawan Zulhelmi Zainal Azam. Sekali saya nak minta maaf untuk rakyat Malaysia sebab tak dapat nak bawa Malaysia ke final. And bagi saya, dalam bola sepak kalah menang tu biasa. Jadi apa yang penting kami akan buat yang terbaik untuk membebaskan Indonesia. And kita dah lupakan game tentang Vietnam. Dan kita akan fokus untuk game lawan Indonesia. Dan saya harap semua pemain dapat bagi komitmen 100% untuk bertemu Indonesia. Okey, Indonesia pasukan yang dibarisi 8 pemain yang bermain di AFF tempoh hari. Jadi adakah situasi itu mungkin menggentarkan pasukan negara yang ada sekarang ni? Kelebihan 8 pemain tu bukanlah satu kelebihan lah, sebab pemain yang kita ada pun semua ada kualiti masing-masing. Dan saya yakin dan percaya dengan pemain-pemain Malaysia, rakan-rakan saya lain. Saya rasa kita boleh bersaing dengan diorang walaupun diorang ada kelebihan 8 pemain yang bermain di AFF baru ni. Okey, adakah sekarang ni orang ramai mengharapkan anda digandingkan bersama Harith Haikal dan Azrin Afiq di Benteng Air, dan mungkin gandingan itu tidak tahu dikekalkan ataupun sebaliknya disebabkan kecederaan dan sebagainya. Jadi macam mana awak tengok kalau kombinasi di Benteng Air itu berbeza bertemu Indonesia, boleh ataupun tak? Saya yakin dengan kawan-kawan saya, siapa pun yang bermain, siapa yang coach decide untuk bermain di benteng akhir pasukan, saya rasa semua pemain akan bagi 100%. Dan saya yakin dengan rakan-rakan saya. Okey, pandangan anda tentang pasukan Indonesia yang sekarang ini bagaimana dia punya prestasi? Dia ada kelebihan dia orang dan kita pun ada kelebihan kita. So kita take it as Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azum memahu barisan pemain bawah 23 tahun negara menjadikan kekalahan kepada Vietnam sebagai satu titik kebangkitan. Ia bagi menghadapi misi yang lebih penting selepas ini, iaitu Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan bulan depan, dengan menegaskan kebangkitan itu perlu dilakukan menentang skuad muda Garuda. Kita dah nampak mereka mampu bersaing di peringkat tertinggi. Kita nampak mereka begitu besar bakat. Dan saya bimbang jika kerana dengan satu slip mereka akan terlalu rendah diri, moral mereka merasakan begitu rendah, ini tak baik. Okey, kita kini bersama dengan wartawan Nadia Arina Zulhelmi Zainal Azam. Zul, boleh dengar saya ke? Okey Dayang, boleh dengan jelas saya dengar anda. Loud and clear. Okey Zul, since 8 pemain Indonesia itu tidak menjadi masalah buat tim negara kita, kalau ada apa-apa halangan yang boleh menyukarkan misi kita bawa pulang pingat gangsa, apa halangan itu yang Zul boleh perhatikan? Okey, halangan yang kita akan dilalui oleh barisan pemain negara adalah kelesuan dan juga faktor kecederaan, yang mana ini merupakan perlawanan ke-6 bagi Malaysia maupun Indonesia. Jadi atas faktor kecergasan, kecederaan yang akan menjadi pemisah buat kedua pasukan. Saya ingin kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan keadaan ataupun suasana pasukan negara. Walaupun tewas hasrat untuk markah final tidak kesampaian, mood ataupun vibes yang ada dalam barisan pemain 23 tahun negara ketika ini, saya boleh katakan agak baik. Saya meninjau sesi latihan terakhir skuad Harimau Muda Negara di Vietnam ini petang tadi yang berlangsung di Stadium Hang Dae. Rata-rata pemain masih bersemangat untuk meneruskan perjuangan di bumi Hanoi ini. Dengan aksi terakhir itu mahu diterjemahkan ke dalam satu nota yang lebih manis ataupun nota kemenangan bagi setidak-tidaknya membawa pulang kejayaan dan menjadi pengubat duka kepada peminat bola sepak tanah air. Dan menarik yang juga saya ingin kongsikan terlebih dahulu adalah berkenaan dengan kondisi pertahanan yang mendapat pujian ramai pihak, terutama peminat bola sepak di luar sana. Harith Haikal, beliau yang dikeluarkan ketika bertemu Vietnam tempoh hari
kembali menyertai latihan pasukan dan berada dalam keadaan baik. Beliau tidak menunjukkan sebarang kesakitan ataupun diketepikan, disisihkan dalam sesi latihan tadi, sekaligus menunjukkan Haris boleh beraksi bertemu Indonesia. Dan sudah pasti beliau akan digandingkan bersama Zikri yang individu yang kita temu bual tadi dan juga Azrin Afiq. Jadi kombinasi ini sudah pasti menjelmakan satu keyakinan bahawa pasukan negara mampu menghadapi Indonesia dengan momentum yang lebih baik. Tetapi berita yang kurang gembira ataupun kurang baik yang saya ingin kongsikan adalah mengenai status penjaga gol Azri Ghani. Azri menentang Vietnam beraksi dalam kesakitan. Beliau tidak mampu untuk menendang bola dari kawasan kotak penalti dan situasi terkininya beliau tidak menyertai latihan pasukan petang tadi. Sekaligus memberi bayangan bahawa beliau tidak akan diturunkan bertemu Indonesia. Dua pilihan yang ada ketika ini adalah Firdaus Irman dan juga Rahadi Azli Halim. Timbul persoalan, adakah Rahadi Azli Halim yang tidak berada dalam skuad akhir 20 pemain boleh diturunkan? Menurut perkongsian ataupun peraturan pertandingan, posisi penjaga gol kalau dilayangkan kad merah, saya difahamkan boleh berlaku pertukaran, tetapi kalau melibatkan kecederaan, itu yang menjadi persoalan. Tetapi apapun, rata-rata pemain lain boleh beraksi kecuali ketika ini Azri Ghani. Jadi ini menimbulkan sedikit peluang ataupun boleh dikatakan peluang pasukan negara untuk meraih ataupun keluar sebagai pemenang bertemu skuad Garuda esok. Okey, since kita pun mengharap sangat bahawa kita akan menjadi pasukan yang menang berdepan dengan skuad Garuda, mungkin Coach Brad Maloney ada apa-apa perubahan, plan yang berbeza, yang unexpected yang boleh ditampilkan bertemu Indonesia nanti, Zul? Saya kira mengenali Brad Maloney dengan rapat, beliau tidak akan menukar sebarang strategi dan juga pendekatan taktikalnya. Seperti yang kita tahu, Brad lebih gemar menggunakan formasi 3-4-3 yang akan membawa kepada 5-3-2 dalam permainan itu. Cumanya jika berlaku perubahan adalah membabitkan pemain yang berdepan dengan kelesuan, keletihan mungkin akan direhatkan. Ini bermakna pemain seperti Aiman Afif, pemain yang sebelum ini tidak beraksi, mampu untuk memberi sumbangan dalam aksi terakhir perjuangan terakhir skuad negara di bumi Vietnam. Selain daripada itu, Brad juga ada berkongsi dengan saya mengenai status pasukan lawan yang membabitkan 8 pemain yang membarisi skuad AFF 2020 muncul nep juara. Beliau beranggapan Indonesia memiliki barisan yang baik walaupun akan berdepan dengan kekurangan pemain akibat daripada pergantungan. Tetapi beliau berkata kepada saya, 11 pemain yang akan beraksi adalah berkualiti. Mungkin saya boleh sebut kat sini, pemain seperti Asnawi Mangkualam yang berkelana ke luar negara, antara yang perlu diawasi, yang perlu diberi perhatian oleh kamp skuad negara Dayang. Alright, okey. Zul, tadi ada juga laporan yang menyatakan bahawa Menteri Belia dan Sukan mengatakan bahawa pasukan Malaysia jangan terlalu tertekan bertemu dengan Indonesia ataupun terlalu tertekan tewas kepada Vietnam sebab lebih penting di Piala Asia nanti. Tapi Zul, kenapa kita boleh katakan bahawa pertemuan dengan Indonesia kali ini masih lagi penting, masih lagi boleh menjadi satu penanda aras untuk tim kita, Zul? Sudah pasti kemenangan akan memberi motivasi kepada skuad negara dan juga kemampuan mereka beraksi di Piala Asia U23 di Uzbekistan nanti. Kalau kita lihat di kejohanan itu, kita akan berdepan pasukan seperti Vietnam dan juga Thailand. Jadi ini adalah medan terbaik untuk mereka memperbetulkan segala kesilapan. Jadi jika itu dapat dilakukan, sudah pasti mereka mampu meraih keputusan yang positif. Cuma saya juga ingin kongsikanlah sedikit mengenai kamp pasukan Indonesia, Dayang. Kerana apa? Kerana mereka seperti yang kita jelaskan, aksi ini lebih menarik perhatian berbanding aksi final daripada rata-rata pengamal media yang berada di sini. Indonesia bertemu Malaysia, pertemuan seteru utama di rantau Asia Tenggara ini, dan Indonesia sebenarnya berada dalam situasi yang mencabar juga selain pada Malaysia kerana mereka akan beraksi dengan 15 pemain
yang mana 3 pemain terpaksa menjalani pergantungan perlawanan akibat layangan kad merah ketika bertemu Thailand dalam aksi separuh akhir tempoh hari. Yang mana mungkin saya boleh sebutkan kat sini, 3 pemain terbabit adalah Febri Arianto, Kambuwaya antara penyerang utama pasukan ini, penyerang yang lebih usia memperkuatkan skuad Garuda. Jadi atas faktor itu pasukan Indonesia berada dalam situasi tempang. Selain daripada itu, hasrat mereka untuk mendapatkan Elkan Bagot yang ketika ini beraksi di luar negara juga masih tidak kesampaian. Pada ketika penjaring terbanyak pasukan itu ketika ini iaitu Egy Maulana tidak boleh beraksi. Disahkan sendiri oleh Shin Taeyong, jurulatih skuad Garuda, yang mana Egy dihimpit dengan kecederaan. Jadi situasi yang menarik untuk kita lihat di mana Indonesia akan turun dengan 15 pemain. 11 pemain akan berada dalam kesebelasan utama, 4 pemain yang berada di bangku simpanan. Walaupun Meloni akui seperti saya katakan tadi, 11 pemain yang akan diturunkan itu adalah baik-baik. Cuma melihat daripada situasi semasa, itulah kelebihan yang memihak kepada Malaysia untuk pulang dengan keputusan positif. Alright, okey. Saya setuju dengan Zul. Lebih ramai yang memerhatikan aksi perebutan Piala Gangsa compare dengan final. Okey, Zul, terima kasih atas perkongsian anda. Selamat berehat dan hopefully good news daripada Zul daripada skuad kebangsaan kita nanti. Thank you, Zul. Baik, terima kasih Dayang.